Yang jenis dapat berita, kemudian sebar terus tanpa tabayyun, tanpa meneliti kesahihan, yang tu sifat fasik yang disebutkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Dalam Quran tak perasan. Orang hari ni tak perasan. Dahulu di zaman Rasulullah, sifat fasik dan munafik, bila dapat satu-satu berita apa pun, betul ke, tak betul ke, fitnah ke, orang nak perang ke, orang aman ke, adza'u bih bermaksud mereka menyebarkannya. Allah Ta'ala celah mereka ini. Dan Allah sebut sifat menyebarkan sesuatu berita sebelum mendapat kepastian tentang kesahihan berita itu sifat si fasik, sifat si munafik. Berapa ramai dalam masyarakat hari ini. Kita tengok balik terjemahan dia. Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Syekh Fahmi dia ambil salah satu daripada huraian kepada perkataan sanawatun khadda'at ataupun sinina khadda'ah. Saya tengok para ulama lain lebih ramai yang menguraikan perkataan sanawatun khadda'at ataupun perkataan sinin khadda'ah itu merujuk kepada tahun-tahun yang dipenuhi dengan pembohongan. Lagi tambah tahun, lagi banyak cerita bohong. Tuan-tuan perasan tak ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita duk berasa 2015 dulu tu, ramai orang duk koi bohong ni, banyak ni. Kan? Terutamanya yang paling cepat tersebar di media sosial, benda-benda yang bohong. Mai 2016 lagi banyak benda bohong yang disebarkan, yang dikongsi oleh orang Islam dan bukan Islam. Tak kira dah. Dia tak kira dah. Sebab apa? Sebab yang Islam pun iman hanya tinggal kulit bawang aja, tinggal nipis dah. Maka tak ada beza identiti Islam dengan tak Islam. Tak ada beza cara cakap Islam dengan cara cakap tak Islam. Tak ada beza cara jual beli tak Islam dengan jual beli bukan dengan jual beli Islam. Tak ada beza akhlak orang bukan Islam dengan akhlak orang yang Islam. Dia beza nipis sangat. Tang mana? Tang mai mayang Jumaat. Tang berkhitan. Tang buat kenuri. Beza sikit-sikit je. Yang lain tak ada beza. No? Yang Islam pun riba, yang tak Islam pun riba. Yang Islam berbohong, yang tak Islam pun berbohong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Mai 2017 lagi banyak. Lagi 2018 lagi banyak. Tuan-tuan, dia ke arah menurun ke arah naik? Nabi bagi tahu jawapan dia, semakin jauh umat aku dengan zaman kehidupan aku. Maksudnya Nabi 1400 tahun yang lalu, dia lagi jauh dengan zaman Nabi, manusia akan lagi banyak kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Orang baik tak ada ke ustaz? Orang baik tetap akan ada. Ulama benar tak ada ke ustaz? Ulama yang benar tetap akan dihidupkan oleh Allah sampai kiamat. Kita pernah baca dah hadis tu. Kumpulan-kumpulan yang memperjuangkan kebenaran dan hak akan tetap hidup bersama dengan para ulama mereka sampai kiamat. La yazalun nas zahirina 'alal haq. Nabi kata, tetap akan ada satu kelompok di kalangan umat aku sampai kiamat, mereka memperjuangkan kebenaran, berada di landasan yang benar bersama dengan para ulama mereka. Mesti dengan ulama. Mesti dengan ulama. Dia tak boleh dengan bangsa lain. No? Sebab hanya ulama yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul. Sebab ulama yang akan menghuraikan dua sumber utama daripada langit, iaitu Quran dan hadis. Sebab tu dia kena dengan
ulama yang benar, dengan ulama yang benar. Bila mai hari ni 2019, berbohong dan fitnah itu menjadi makanan dan kehidupan, menjadi roh manusia. Islam ataupun tak Islam, tak ada beza. Orang Islam share berita fitnah, yang tak Islam pun share berita fitnah. Yang tak Islam share berita bohong, yang Islam pun share berita bohong. Sama. 2019. Yang paling menyedihkan, orang awam share berita tak betul, hak ustaz-ustaz share berita tak betul juga. Dia pun share. Saya ada berapa belah grup kan. Hak ustaz-ustaz, grup tu pun tak larat left. Saya kira add grup ni lah, ustaz ni lah apa grup. Keluar satu iklan, rumah anak yatim dikosongkan di alamat sekian. Sesiapa yang nak ambil anak yatim, sila hubungi nombor di bawah. Dia pun bohong. Anak yatim umur apa belah, berapa orang, apa semua. Maklumat cantik ni pun. Mohong. Yang share siapa? Kawan-kawan kita. La ilaha illallah. Tak ada dah teliti. Kan dia bubuh nombor telefon kat situ. Tiap-tiap penipuan disertakan nombor telefon. Sampai hak penipuan hak terbaru ni, depa ambil gambar satu orang budak, pemuda ni banyak berdakwah kepada orang-orang di jalanan yang murtad, orang pang apa semua ni. Pemuda ni, lepas ambil gambar dia, bubuh dalam Facebook ke IG saya tak tahu. Lepas tu lepas bubuh di bawah tu, dia kutuk Allah, dia kutuk Nabi Muhammad. Pakat share. Saya tengok. Kita tengok dapat berita tu, ish budak ni muka orang Melayu Islam ni. Dia hina Tuhan teruk-teruk ni. Dia hina Allah teruk-teruk. Kita niat dalam hati kita, pasal apa dia buat macam ni? Kita tanya dulu dalam hati kita, sebab ada lagi, percaya ada lagi. Yang jenis dapat berita, kemudian sebar terus, tanpa tabayun, tanpa meneliti kesahihan, yang tu sifat fasik yang disebutkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Dalam Quran tak perasan. Orang hari ni tak perasan. Dahulu di zaman Rasulullah, sifat fasik dan munafik, bila dapat satu-satu berita apa pun, betul ke, tak betul ke, fitnah ke, orang nak perang ke, orang aman ke, adza'u bih bermaksud mereka menyebarkannya. Allah Ta'ala celah mereka ini. Dan Allah sebut sifat menyebarkan sesuatu berita sebelum mendapat kepastian tentang kesahihan berita itu sifat si fasik, sifat si munafik. Berapa ramai dalam masyarakat hari ini? Ramai tuan-tuan? Ramai. Sebab ikut dan. Sebab. Sampai ke kelompok ustaz-ustaz pun tak kira, dapat berita nampak baik. Berita nampak baik. Jawatan kosong, imam di masjid sekian-sekian, di surau sekian-sekian, gaji pokok 2,500. Teliong tak? Meleleh-leleh tengok. 2,500, rumah disediakan, yang sudah berkahwin diberikan keutamaan, yang 30 juzuk diberikan keutamaan, boleh memberikan tazkirah diberikan keutamaan, sekian. Menipu. Berita tuan-tuan, iklan tipu. Tak ada pun. Dan iklan yang seumpama itu 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas sudah disebarkan, kemudian dibarukan iklan tu, pakat sebar pula. Tuan-tuan perasan tak iklan hak lama-lama? Fitnah dan berita bodoh ini hanya akan tersebar bila mana dia sampai di tangan orang-orang jahil, dan dia akan terhenti bila dia sampai di tangan alim. Sampai kat tangan orang alim, berita fitnah dan berita bohong takkan pergi ke mana. Duduk di situ lah, stop. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in,
kalau ada orang fasik buat main berita, sebarkan berita, beritahu kepada kamu berita, apa Allah Ta'ala sebut? Fatabayyanu. Daripada sini ayat tabayyun. Daripada sini konsep tabayyun. Tabayyun ni selidik kesahihan. Selidik kesahihan adalah jiwa dan roh orang beriman. Hanya yang berpenyakit iman sahaja yang sebab berita. Mesti penyakit hati dia. Mesti penyakit. Tuan-tuan tengok satu orang, apa berita pun dia sebab. Apa berita dia sebab? Penyakit. Roh kefasikan ada dalam diri dia. Saya tak fasikkan orang. Allah sebut. Wahai orang beriman, sifat orang beriman. Bila dapat satu-satu berita, fatabayyanu. Mesti cek. Tabayyun. Antusibu qauman bijahalatin, supaya kamu tidak menimpakan musibah kepada satu kaum yang lain. Jangan buat supaya kamu tak buat masalah, orang lain jadi susah dengan menyebarkan berita itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kamu akan menyesal. Tuan ni, hak kita tak puasa ni. Hak kita tak puasa ni. Jangan jadi ejen yang menyebarkan berita-berita palsu dan tipu di akhir zaman. Yang ni termasuk dalam sini nakhadda'ah. Kalian akan melihat dekat dengan kiamat. Lagi spesifik lagi apa? Dekat dengan Dajjal. Banyak penipuan sampai orang tak boleh nak beza. Sampai orang tak boleh nak beza.